This call is now being recorded. Okay, baiklah, kita mula je lah. Okay, boleh kita mulakan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi, selamat datang ke Google Meet Sains tahun 5. Pada minggu lepas, saya tak ada buat Google Meet sebab saya perlu ke klinik kesihatan. Jadi pada minggu ni kita akan mulakan Google Meet kita selepas cuti. Okay, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ingat balik. Sebelum cuti hari itu kita telah pun membuat, kita telah pun masuk topik 4 iaitu topik tumbuhan, di mana awak telah belajar bagaimanakah tumbuhan melindungi diri daripada musuh dan juga cuaca melampau. Okay. Dekat sekolah sebelum kita PKP, kita dah belajar haiwan. Bagaimana haiwan melindungi diri daripada musuh dan juga cuaca melampau. Okay, dah habis topik haiwan. PKP, start PKP, kita masuk topik 4, tumbuhan, di mana kita belajar tumbuhan pula macam mana dia melindungi diri daripada cuaca melampau dan juga musuh. Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar topik tumbuhan yang seterusnya iaitu 4.2 pencarian biji benih. Di mana dalam topik ini awak akan belajar yang pertama, awak akan belajar menyatakan cara tumbuhan memencarkan biji benih atau buah. Dan yang kedua, awak akan belajar bagaimana nak menghubungkait cara pencarian biji benih berdasarkan ciri biji benih itu. Okey. Ini basically adalah cara bagaimana tumbuhan membiak, sebab kita dah belajar haiwan membiak dengan cara melahirkan anak dan juga bertelur. Jadi pada hari ini kita akan belajar macam mana tumbuhan membiak. Adakah beranak dan bertelur juga? Bukan. Okey, tumbuhan dia membiak dengan cara memencarkan biji benih dia. Okey. Okey, sebelum kita tengok buku teks, mari kita lihat video dahulu. Alex dan bapanya pergi ke sebuah ladang sayur-sayuran dan dusun buah-buahan. Dalam perjalanan, Alex menyedari bahawa terdapat banyak biji kekabu yang ditiup oleh angin daripada pokok kekabu. Alex bertanya mengapakah biji benih berterbangan di sekeliling. Bulu halus di sekitar biji benih kekabu membuatnya berterbangan di sekeliling dan ia dibawa ke tempat yang jauh. Okay, siapa pernah tengok pokok kekabu? Dekat mana awak selalu jumpa kekabu ni? Apakah objek yang diperbuat daripada kekabu? Siapa boleh beritahu saya? Buka mic awak. Siapa boleh beritahu saya kekabu ni buat apa? Kapas. Okey, kekabu menjadi kapas. And then dia buat apa? Kapas digunakan dalam apa? Okey, yang pertama bantal kekabu kita panggil. Yang kedua baju-baju dan sebagainya lah. Okey, ini adalah pokok kekabu di mana bapa je kata kepada Alex, bila kita lalu je kat pokok tu, Alex tu nampak ada kekabu tu dia berterbangan. Kenapa dia berterbangan? Mari kita belajar. Dengan cara ini, pokok kekabu memencarkan biji benih untuk mengelakkan persaingan bagi mendapatkan sumber. Okey, dia ibarat macam inilah. Okey, biji dekat pokok kekabu tu, dia ditiup angin. Bila dia tiup angin, dia akan pergi ke tempat lain. Kemudian dia jatuh ke atas tanah dan dia tumbuhlah pokok yang baru. Itulah cara dia memastikan kemudian spesies, dia membiak. Okey, selamat datang Aziz Zuhairi.
Okey, teruskan. Alex bertanya dengan penuh curiga. Adakah semua pokok memancarkan biji benih seperti ini? Tidak. Biji benih pokok yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Biji benih meranti mempunyai sayap yang melekat padanya. Okey, ni tadi pokok kekabu, bentuk dia berbulu-bulu lah. Tapi ini pokok meranti pula. Okey, pokok meranti, dia punya biji dia tu dia bersayap. Dia biji benih dengan sayap. Ni. Nampak dia seperti bulu tangkis. Okey, bila dia bersayap, bermaksud bila angin dia tiup, dia akan pergi jauh. Sebab dia bersayap. Okey, bila ada sayap, bila angin tiup, biji tu akan pergi jauh dari pokok tu. Biji benih tersebar ke tempat yang jauh dengan bantuan sayap. Sesetengah pokok seperti betik, rambutan dan mangga mempunyai buah yang berisi. Okey, tadi pokok kekabu dan juga pokok meranti. Dia ada sayap dan berbulu. Tapi pokok betik dan pokok mangga sekarang ni, adakah ianya bersayap? Okey, tak ada. Dan dia juga berat. Angin tak boleh tiup dia. Kalau dia jatuh, dia akan jatuh dekat tempat bawah tu je lah. Jadi dia tak sesuai disebarkan melalui angin. Okey, tapi dia sesuai disebarkan melalui apa? Mari kita belajar. Buah-buah ini menarik haiwan yang berbeza untuk makan buah-buah tersebut dan meninggalkan biji benih. Biji benih bertumbuh dan tumbuh-tumbuhan tersebar ke lokasi yang berbeza. Okey. Macam burung nuri ni kan, dia makan mangga. Okey, dia pergi kat biji mangga, dia pergi kat buah mangga, dia makan buah mangga. Okey, dia tak ada tangan nak asingkan biji dan sebagainya. Jadi dia ambil buah mangga tu, okey, sambil dia makan, okey, kemudian dia terbang ke tempat lain. Okey, dia ambil biji buah mangga tu, dia pun pergi terbang ke tempat lain. Bila dia sampai kat tempat yang baru, dia makan buah mangga tu sampai habis, sampai tinggal biji, dia tinggalkan biji buah mangga tu dekat tempat yang lain tu pula. Jadi biji buah mangga tu akan bertumbuh menjadi pokok yang lain. Nampak jauh tak dia pergi? Sama juga macam tupai. Okey, tupai dia pergi dekat buah betik yang awak tanam dekat rumah tu. Okey, tupai pun datang, tupai makan betik awak. Kemudian dia bawa biji tu pergi ke tempat lain. Lepas tu dia pun campak biji tu ke tempat lain. Tumbuhlah pokok yang baru di tempat lain. Dengan secara tidak langsung, tumbuhan berjaya memancarkan biji dia ke tempat lain tanpa perlu bantuan angin. Sebab dia tak sesuai dengan angin, dia sesuai dengan haiwan. Sesetengah pokok dan tumbuh-tumbuhan seperti kelapa, pompong, tumbuh berhampiran air atau di dalam air. Okey, tadi pokok meranti, pokok kekabu, pakai angin. Buah betik, buah mangga, pakai haiwan. Manakala yang ketiga, buah kelapa, buah pompong dan juga buah bunga teratai disebarkan melalui air. Sebab apa? Sebab dia tinggal berdekatan dengan air. Okey, buah kelapa selalu awak jumpa dekat mana? Dekat tepi laut. Okey. Sebelum PKP kita selalu pergi mandi laut kan. Awak nampak ada pokok kelapa. Buah pompong pun ditanam ataupun tumbuh di tepi kolam. Manakala buah bunga teratai pula, dia memang tinggal atas kolam. Jadi cara yang paling sesuai untuk mereka memancarkan biji mereka adalah melalui air lah. Buah-buahnya mempunyai ciri-ciri yang berbeza supaya biji benihnya boleh disebarkan melalui air. Okey, awak tengok ruang udara di dalam sabut buah. Okey, buah kelapa ni dia ada sabut. Okey, sabut tu mempunyai ruang udara. Jadi dia akan bertindak sebagai pelampung. Bila buah kelapa jatuh ke atas air, dia akan terapung, dia tidak akan tenggelam. Okey, kerana dia mempunyai sabut yang bertindak sebagai pelampung untuk dia menampung air tu. Okey, supaya dia dapat terapung di atas permukaan air. Sama juga dengan buah pompong ni, kulit dia adalah kulit yang kalis air. Okey, bila dia kalis air tidak diserap. Contoh macam span awak letakkan span tu di atas air, lama-kelamaan span tu akan tenggelam. Okey, selamat datang Aiman Ashraf. Okey, buah pompong ni dia mempunyai kulit yang kalis air. Apabila dia jatuh ke atas air, dia akan terapung. Tadi saya kata span. Okey, span bila awak letak atas air,
Lama-kelamaan dia akan tenggelam sebab dia menyerap air. Tapi kalau buah pongpong ni dia tidak menyerap air. Sebab apa? Kulit dia kalis air. Jadi dia akan terapung di atas air tu. Okay. Kemudian air tu akan bawa biji tu ke tempat lain. Sampailah biji tu sampai ke atas tanah dan tumbuh pokok yang baru. Mari kita memahami bagaimana biji benih disebarkan melalui air. Pokok kelapa biasanya tumbuh berhampiran laut. Lapisan paling luar buah kelapa adalah keras dan kalis air. Ia mempunyai sabut dengan ruang udara. Ciri-ciri ini membolehkan buah-buahan terapung di atas air dan dihanyutkan ke tempat-tempat yang jauh. Sesetengah Okay, apa? dengan ruang udara. Ciri-ciri ini membolehkan buah-buahan terapung di atas air. Okay, tengok ni. Dia dah tumbuh dah pucuk yang baru. Okay, ni tadi asalnya dekat pokok lain. Okay, pokok biji kelapa tu dia gugur jatuh kat atas air, tapi dia terapung sebab dia ada apa? Sebab dia ada ruang udara dan kulit dia pula kelis air. Jadi bila pokok biji kelapa yang terapung tu dihanyutkan oleh air sehinggalah ke tanah yang baru, lama-kelamaan dia akan tumbuh pucuk yang baru. Ni dah tumbuh pucuk dia. Okay, dalam 20-30 tahun dia akan tumbuh pokok yang baru, pokok kelapa yang baru. Dan dihanyutkan ke tempat-tempat yang jauh. Sesetengah tumbuh-tumbuhan seperti bendi, kacang pear dan kacang menunjukkan mekanisme yang berbeza untuk menyebarkan benihnya. Okey, sekarang ni kita dah belajar 3 cara pencarian biji benih, iaitu yang pertama tadi adalah angin, yang kedua haiwan, yang ketiga air, dan ini adalah yang keempat iaitu mekanisme letupan. Okey, mekanisme letupan ni nama pun letupan kan. Jadi biji dia ni dia bertindak seperti bom yang meletupkan biji-biji benih. Buah-buahan yang kering akan pecah dan menyebarkan benih jauh sehingga beberapa kaki dalam semua arah. Ini dipanggil mekanisme letupan penyebaran biji benih. Okey. Jadi pokok seperti bendi, sekejap saya tunjuk balik. Mekanisme letupan. Okey, pokok seperti kacang bendi ni lama-kelamaan dia akan mengering dan akhirnya pecah. Bila dia pecah macam bom, okey, bila dia pecah, biji-biji dia akan tersebar ke tempat yang lain. Okey, ibarat bom. Okey, bila bom tu meletup, akan ada sepihan pergi ke tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang jauh lah. Itulah cara bagaimana kacang bendi dan juga kacang pi mencarkan biji benih mereka. Okey, simpulannya terdapat 4 cara pencarian. Okey, apakah 4 cara pencarian tersebut? Siapa boleh beritahu saya? Yang pertama tadi apa? Buka mic awak. Yang pertama apa? Angin. Okey, terima kasih. Yang kedua? Air. Air, betul. Yang ketiga? Angin. Angin tadi yang pertama? Angin dah. Angin, air lagi? Letupan. Letupan. Dan yang ketiga, yang keempat? Yang tupai bawa tadi. Apa? Kita panggil apa? Haiwan. Haiwan. Oh, saya nampak ada ramai murid baru masuk Sekejap, saya ambil kehadiran sekejap. Saya ambil kehadiran sekejap Aina Balki, selamat datang. Terima Ashraf yang datang. Separuh. Tapi kalau boleh saya nak lagi ramai Dah ada 16 dah ni. Okey, baik, kita kembali. Okey, ada 4 cara pencarian tadi, ada 4 cara pencarian, iaitu yang pertama adalah angin, yang kedua adalah air, yang ketiga haiwan, dan yang keempat adalah mekanisme letupan. Okey, mari kita tengok video yang kedua pula. Sebagai video yang kedua ni kita akan belajar mengenai apakah ciri-ciri biji benih membolehkan dianya disebar melalui angin. Apakah ciri-ciri biji benih yang membolehkannya disebarkan melalui haiwan? Apakah ciri-ciri biji benih yang menyebabkannya disebarkan melalui air?
apakah ciri-ciri yang sesuai biji benih disebarkan oleh mekanisme letupan. Okey, bukan semua pokok boleh pilih dia nak disebarkan melalui apa. Okey, dia mesti ada ciri-ciri dia. Sebab apa? Sebab Tuhan telah pun menciptakan semua yang terdapat dalam dunia ni bersebab. Okey, mari kita tengok. Subscribe dan loceng supaya anda tidak tertinggal. Murid yang baru masuk boleh cerita siapa nama awak? Sebab saya nak ambil kehadiran. Untuk ID Ibu Hafid, boleh saya tahu siapa nama awak? Kenapa awak tulis kat ruangan chat ke? Okay, kita teruskan. Video-video baru di channel ini. Gambar tumbuhan berikut. Video-video baru di channel ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak. Apa khabar? Baiklah, cuba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut. Okey. Cikgu ni tanya, cuba kamu perhatikan gambar berikut. Okey, melalui gambar ini sahaja awak dah boleh tahu. Awak dah boleh tahu. Tu Irwan ID Ibu Hafid, awak tulis nama awak dekat ruangan chat ke? Ataupun awak beritahu dekat melalui mic? Okey, kita teruskan. Okey, melalui gambar sahaja awak dah boleh tahu tumbuhan-tumbuhan tersebut disebarkan melalui apa. Contohnya seperti gambar yang pertama ni kan. Awak tengok pun awak tahu. Okey, ni mesti melalui angin sebab dia nampak dia seperti berbulu, ringan. Jadi dia sesuai melalui angin. Tengok gambar yang kat bawah ni. Pokok bendi, saya silap. Okey. Jadi pokok ni kita pun tahu yang bahawa pokok ini disebarkan melalui mekanisme letupan. Pokok kelapa pun kita dah tahu melalui air, dan pokok tomato. Okey. Kalau awak seekor haiwan, contohlah ini contoh ataupun manusia dah sekalipun. Okey, manusia, kita masuk dalam hutan. Okey, kita masuk dalam hutan selalunya berwarna hijau. Okey, pokok warna hijau, daun warna hijau. Lepas tu dia punya dahan dia warna, kadang ada warna hijau, ada warna coklat. Rumput warna hijau. Selalunya berwarna hijau lah bila kita masuk dalam hutan. Tapi tiba-tiba kita nampak ada satu pokok tomato, dia berwarna merah. Benda pertama yang kita akan nampak adalah benda yang berbeza. Okey, iaitu pokok tomato ni lah, biji tomato, sebab dia tiba-tiba dia warna hijau, warna merah. Okey, semua kita tengok sekeliling kita warna hijau. Tiba-tiba kita nampak ada benda warna merah lah. Itu adalah benda pertama yang kita akan perasan, kita akan notice. Sama juga macam haiwan. Okey, haiwan bila dia masuk dalam hutan, okey, bila haiwan ni pergi memburu ataupun pergi mencari makanan, tupai pergi mencari makanan, dia pergi ke salah satu kawasan di dalam hutan, dia pun tengok sekeliling. Sebabkan mata dia dah selalu nampak warna hijau, tiba-tiba dia nampak warna kuning, iaitu pokok mangga. Dia tiba-tiba dia nampak warna kuning. Itulah benda pertama dia akan pergi. Jadi pokok-pokok seperti ini dia sesuai disebarkan melalui haiwan. Okey, sebab warna dia yang menarik. Ada juga bau dia menarik, bau durian. Okey, 1 kilometer dah tak logik lah. 100 meter dah bau, dah boleh bau dah. Uish, ni bau durian ni sedap ni. Jadi kita dah boleh pergi ke tempat tu, kita ambil biji durian tu, kita makan, kemudian biji dia tu kita buang kat tempat lain, tumbuh pokok yang baru. Jadi itu adalah salah satu ciri biji tu disebarkan melalui manusia ataupun haiwan. Okey, mari kita teruskan. Kamu tu Irwan. Angguklah tadi Irwan saya panggil nama awak. Okey, selamat datang Irwan.
Okey, mari kita teruskan. Pernahkah kamu terfikir bagaimanakah cara tumbuhan tersebut boleh tumbuh jauh daripada pokok induk? Baiklah, hari ini kita akan mempelajari topik pencaran biji benih atau buah. Jom kita belajar bersama. Baiklah, mari cikgu terangkan serba sedikit tentang kaedah biji benih atau buah dibencarkan. Semua biji benih dibencarkan dengan cara yang berbeza. Okay, ni tadi yang awak belajar adalah video yang pertama. Ada 4 cara pencaran ataupun kaedah pencaran, iaitu yang pertama angin, air, manusia dan haiwan, dan juga mekanisme letupan. Pastikan kementerian spesiesnya. Kaedah pencaran biji benih ada 4, iaitu angin, air, manusia dan haiwan, serta mekanisme letupan. Okey, jadi setiap buah ni mempunyai ciri yang berbeza yang membolehkan dia disebarkan melalui apa. Okey, kalau buah kelapa sesuai untuk air sahaja. Kalau meranti sesuai untuk angin sahaja. Durian disebarkan melalui haiwan sahaja. Kalau ni bunga apa ni? Tak pasti ya, tapi okey, dia disebarkan melalui mekanisme letupan sahaja. Kita ambil contoh seperti durian kan. Durian tak logik kalau disebarkan melalui angin. Angin nak tiup dia tak pergi jauh. Paling-paling akan jatuh bawah je. Okey, bila tumbuh durian tu jatuh dekat bawah pokok tersebut, tumbuh pokok yang baru, dia tak boleh nak compete untuk mendapatkan cahaya matahari. Dia kena disebarkan jauh. Sama juga macam meranti. Meranti ni kita tengok gambar pun kita tahu dah. Oh, ini bersayap ni, kalau angin tiup mesti pergi jauh. Pokok kelapa. Okey, durian ni kalau disebarkan melalui air, okey, pokok durian pun gugur. Ya, ada soalan? Okey, pokok durian ni, buah durian. Ibu tengah ni. Ini. Okey, buah durian. Kalau buah durian tu, dia duduk dekat tepi laut contohnya kan. Dia duduk kat tepi laut. Okey, dia nak disebarkan melalui air. Okey, bila buah durian tu gugur, dia masuk ke dalam air, salah dia akan terus tenggelam. Dia tidak akan terapung. Bila dia tenggelam, macam mana dia nak disebarkan melalui air? Jadi, kalau buah kelapa pula, bila dia gugur, masuk atas air, masuk dalam laut, dia tidak tenggelam. Dia akan terapung. Sebab apa tadi? Sebab saya kata dia ada bersabut. Bila dia bersabut ni, dia mempunyai ruang udara lah. Dia tidak sebagai pelampung. Dan juga kulit dia juga kalis air. Dia tidak akan serap air. Jadi mengakibatkan buah kelapa tersebut dia terapung di atas air dan angin bayu laut tu akan tolak buah kelapa tu pergi ke tempat yang jauh. Tapi kalau durian, bila dia jatuh kat atas air, dia terus tenggelam sebab dia berat. Dia tidak ada sabut untuk dia buatkan dia terapung dan kulit dia tidak kalis air. Jadi setiap tumbuhan mempunyai ciri-ciri biji benih yang berbeza untuk membolehkan dia disebarkan melalui apa. Apakah ciri-ciri tersebut? Mari kita belajar sama-sama. Melalui kaedah pencaran, anak benih akan tersebar jauh dari pokok induk. Cuba kamu perhatikan gambar berikut. Buah durian, buah kelapa, benih meranti dan pokok bunga kembung. Bagaimanakah tumbuhan tersebut dibencarkan? Jom kita lihat bersama. Pertama, pencaran melalui angin. Ciri-ciri biji benih atau buah yang dibencarkan melalui angin adalah kecil, ringan, berbulu halus, nipis dan mempunyai struktur bersayap. Antara contoh tumbuhan yang dibencarkan melalui angin adalah buah angsana, buah meranti dan bunga dandelion. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang disebarkan melalui angin. Kita ada buah angsana, kita ada buah meranti dan juga bunga dandelion. Okey, kenapa tiga-tiga tumbuhan ini sesuai disebarkan melalui angin? Sebabnya pertama, mestilah kecil. Okey, kalau besar, angin tiup tak pergi jauh. Okey, kalau awak kurus kering je kan, angin tiup, awak jalan pun bergoyang-goyang. Sebab apa? Angin tiup kan. Jadi kalau awak besar, angin tiup tak ada apa-apa. Jadi pokok tu mestilah dia kecil.
supaya bila angin tiup dia boleh pergi jauh. Dia mestilah ringan, berbulu halus, nipis dan berstruktur bersayap. Seperti buah meranti ni. Buah meranti ni dia nampak macam sayap. Bila angin tiup dia boleh pergi jauh ke tempat lain. Dia punya tujuan dia mestilah pergi jauh daripada pokok induk dia. Induk dia tu pokok asal lah. Pokok asal tu, pokok induk. Bila dia disebarkan akan pergi ke tempat yang jauh daripada pokok induk dia. Kalau dia jatuh dekat-dekat, bila dia tumbuh pokok yang baru, dia perlu yang pertama dia kena bersaing untuk dapatkan cahaya matahari. Dia kena bersaing untuk mendapatkan air, bersaing untuk dapatkan nutrien, bersaing untuk mendapatkan udara. Jadi oleh yang demikian dia perlulah pergi jauh daripada tempat asal dia tu. Ini bunga dandelion yang tadi. Dalam video yang pertama tadi, satu lagi pokok, contoh pokok adalah pokok kekabu kan. Jadi kita ada 4, kita dah tahu 4 apa yang melalui angin: angsana, meranti, dandelion dan kekabu. Kaedah pencarian seterusnya ialah melalui air. Ciri-ciri biji benih atau buah yang dipencarkan melalui air ialah mempunyai kulit yang berlilin serta mempunyai sabut yang berongga. Contoh tumbuhan yang dipencarkan melalui air adalah seperti buah kelapa dan buah teratai. Okey. Ini pula melalui air. Contoh yang sama, pokok kelapa dan juga buah teratai. Yang seperti yang saya terangkan tadi, kulit dia berlilin. Bila berlilin ni dia kalis air lah, lilin kan kalis air. Dan sabut yang berongga untuk membuatkan dia terapung. Jadi bolehlah dia disebarkan melalui air ke tempat yang lain. Contoh tumbuhan yang dipencarkan melalui air adalah seperti buah kelapa dan buah teratai. Selain itu, tumbuhan juga dipencarkan oleh manusia dan haiwan. Antara ciri-ciri biji benih atau buah yang dipencarkan oleh haiwan adalah isi buah yang boleh dimakan, warna buah yang menarik serta bau yang harum. Contohnya adalah seperti buah betik dan buah rambutan. Okey, jadi ini adalah cara yang ketiga, iaitu biji benih disebarkan oleh manusia dan haiwan. Contoh pokok seperti buah betik dan juga buah rambutan. Nampak warna dia menarik. Warna dia menarik. Lepas tu nampak warna dia menarik, warna merah. Bila awak pergi dalam hutan, tiba-tiba nampak warna merah. Apa tu? Awak makan. Oh, rambutan. Sedap rambutan ni. Nasib baik rambutan, bukan cili. Kalau awak makan cili, dah pedas. Sebab warna dia menarik Kita dari jauh kita nampak, warna dia tiba-tiba semua hijau, tiba-tiba warna merah. Jadi awak akan tertarik ke pokok tersebut. Buah betik pun dah boleh bau daripada jauh, bau yang harum, warna yang menarik dan juga isi buah yang boleh dimakan. Okay, selain daripada 3 ciri ni, terdapat juga ciri-ciri lain di mana kita tak makan pun. Ada soalan ke? Okay, kita teruskan. Okay, terdapat juga buah ataupun biji yang disebarkan melalui manusia dan haiwan tetapi kita tidak makan, bukan melalui dimakan. Iaitu dengan cara dia melekat kat kita, kita pergi ke tempat lain, kita jatuhkan biji tu. Contohnya seperti kemuncup. Okay, awak pergi main kat Padang. Petang-petang awak main kat Padang sebelum PKP lah. Okay, awak main kat Padang, main bola contohnya kan. Okay, balik daripada Padang tu, sebelum masuk rumah, mak awak kata basuh kaki dulu, buang kemuncup. Okay, awak pun duduk, buka kasut, nampak ada kemuncup. Awak pun cabut kemuncup tu, awak buang kat tepi jalan. Awak buang kat tepi rumah awak tu kan. Takkan awak nak kutip satu-satu. Okay, cabut satu, letak atas tangan, cabut satu, letak atas tangan, cabut satu, letak atas tangan. Okay, simpan pergi buang dalam tong sampah. Tak ada siapa buat macam tu. Okay, mesti awak akan buang kat yang merata-rata punya. Jadi, kemuncup tu tadi daripada padang permainan, awak bawa balik pergi depan rumah, awak cabut kemuncup, awak campak depan rumah. Dia tumbuh dekat depan rumah awak tu. Itu cara tumbuhan seperti kemuncup dia disebarkan oleh manusia dan haiwan. Sama juga macam Arnab pergi main-main dekat hutan ataupun dekat padang, dekat taman. Arnab pergi jalan-jalan bermain-main. Jadi kemuncup tu melekat dekat kulit dia. Bukan dekat kulit, dekat bulu dia. Okey, kemuncup tu melekat dekat bulu Arnab. Okay, dia pergi ke tempat lain, dia rasa gatal, dia pun kuis dia punya
dia punya bulu dia, jadi kemuncut tu jatuh kat tempat yang lain pula. Jadi tumbuh kemuncut yang baru. Itu secara automatiknya biji benih dia pun telah disebarkan oleh manusia dan haiwan. Terdapat juga biji benih yang kecil, ringan dan bercangkuk seperti biji benih pepulut dan kemuncup. Biji benih seperti ini akan melekat pada bulu haiwan dan akan dibawa jauh dari pokok induk. Okey, ini adalah cara yang keempat, iaitu melalui mekanisme letupan. Dia simple je. Bila dia matang, dia kering, dia meletup. Bila dia meletup, biji dia pergi ke tempat lain. Itu je. Kaedah pencarian terakhir ialah melalui mekanisme letupan. Ciri-ciri benih atau buah yang dipencarkan melalui kaedah ini ialah mempunyai lenggai yang mengering dan merekah. Lenggai adalah kulit biji benih yang keras dan merekah atau pecah apabila matang. Okay, jadi contoh pokok lah seperti bunga kembung, buah getah, ni biji getah ni. Bila dia lama-lama dia akan meletup. Kalau awak pernah tengok lah. Okay, biji getah ni, dia lama-lama dia akan meletup, jadi biji tu pergi ke tempat lain. Tumbuh pokok yang baru dan juga bendi. Apabila lenggai pecah, biji benih yang baru akan keluar dan akan tumbuh menjadi pokok yang baru. Antara contoh tumbuhan yang dipencarkan melalui kaedah. Seterusnya kita lihat pula kepentingan kemandirian spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Pelbagai hidupan saling bergantung untuk mengekalkan keseimbangan alam. Okey, jadi kenapa tumbuhan perlu memancarkan biji benih dia? Kenapa tumbuhan buat semua ni? Adakah dia buat untuk diri dia? Bukan. Okey. Betul, tumbuhan memancarkan biji benih dia adalah untuk memastikan kemandirian spesies mereka. Contohnya kalau pokok durian, dia tidak memancarkan biji benih dia, maka kita sekarang ni tidak dapatlah menikmati buah durian sebab dia dah pupus. Okay, kalau pokok tidak memancarkan biji benih, dia akan pupus. Okay, kalau rambutan tidak dipencarkan, kita tidak akan dapat melihat pokok rambutan pada hari ini. Sama juga macam pokok getah. Okay, pokok getah tadi dia melalui mekanisme letupan. Okay, kalau pokok getah tidak mempunyai mekanisme letupan, dia tidak memancarkan biji benih dia, tak dapatlah kita nak tengok pokok getah yang baru, tak dapatlah kita menggunakan getah. Kalau kereta pun pakai tayar kayu je. Tayar kayu cepat rosak. Jadi itulah sebab kenapa tumbuhan memancarkan biji benih mereka, untuk mereka memastikan kemandirian spesies mereka supaya tidak pupus. Okay, selain daripada memastikan mereka itu terus wujud, tidak pupus, tumbuhan juga akan memberi kepentingan mereka kepada kita juga. Okay, seperti yang saya katakan tadi, semua ciptaan pada dalam dunia ini mempunyai dia punya kaitan dia tu. Okay, tumbuhan ada kepentingan untuk kita ada kepentingan untuk tumbuhan dan sebagainya. Okay, tumbuhan juga sebagai kita punya sumber oksigen. Okay, untuk haiwan, terdapat beberapa haiwan di mana tumbuhan tu merupakan sumber makanan mereka. Okay, contohnya seperti lembu. Lembu kalau tak makan rumput, mati. Kalau rumput tak ada, rumput dah pupus, tidak memancarkan biji benih dia akan pupus, dan lembu pun tak ada makanan. Bila lembu tak ada makanan, lembu pun pupus. Kita makan lembu tak ada makanan, lembu tak ada, dia pun pupus. Jadi semuanya adalah saling berkaitan. Dan yang paling penting sekali adalah tumbuhan membekalkan oksigen kepada kita. Okay, kita menarik nafas adalah oksigen dan kita menghembuskan karbon dioksida. Karbon dioksida itu akan disedot oleh pokok dan menghasilkan oksigen. Okay, ini adalah topik manusia, kita dah belajar sebelum cuti itu. Okay, baik. Selesai. Okay, mari kita jawab soalan. Mari kita tengok buku teks dulu. Okay, buku teks awak muka surat 104. Okay, buka buku teks awak muka surat 104. Kalau siapa yang tak ada, boleh tengok dekat skrin. Belum. Okay, buku teks awak muka surat 104
Okey. Pencarian biji benih atau buah. Okey, muka 104. Okey, ada buku teks tak? Kalau tak ada buku teks, awak tengok dekat skrin. Okey, pencarian biji benih, muka surat 104, buku teks awak. Okey, tumbuh-tumbuhan memencarkan biji benih atau buah melalui pelbagai cara untuk memastikan kemajuan spesiesnya. Mari kita ikuti kisah biji benih pokok keembong. Pokok keembong juga disebarkan melalui letupan. Okey, tengok. Ini kantung dia tu, bila dah matang dia akan meletup. Okey, jadi biji-biji dia akan disebarkan ke tempat yang lain. Di situ kamu dipencarkan. Tumbuhlah dengan sihat anakku. Ini pokok induk kata dekat anak-anak je dah. Biji benih ni anak-anak je lah tu. Contohnya kan. Okey. Jadi bila biji benih tu disebarkan tempat yang jauh, maka bila dia tumbuh nanti, mereka tidak akan perlu berebut oksigen dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, ini tadi mekanisme letupan. Tiba-tiba dia jumpa dengan angsana ni pula. Angsana ni, tiba-tiba dia tanya, bagaimana kamu dapat dipencarkan di sini? Saya dipencarkan melalui angin, jauh daripada pokok induk saya. Angsana pula dia sesuai dengan disebabkan melalui angin. Okay, manakala buah kelapa pula, hai buah kelapa, bagaimana kamu dipencarkan? Saya dipencarkan melalui air. Sebab apa? Sebab dia kulit yang berlilin dan juga mempunyai sabut yang berongga. Lepas tu biji ni tadi dia jumpa dengan satu lagi. Saya biji benih rambutan, saya sudah dimakan oleh monyet dan saya kemudian dicampakkan ke sini. Dan dia jumpa juga biji benih pepulut. Biji benih pepulut ni dia melekat dekat bulu-bulu arnab dan kemudian arnab tu pun kuis-kuis badan dia dan dia jatuhkan biji benih pepulut tu tadi dekat tempat yang lain, tumbuhlah pokok yang baru. Dalam pokok yang sama tadi juga dia memencarkan biji benih yang lain pula. Jadi banyaklah pokok-pokok tersebut ditumbuh. Jadi kesimpulannya tadi tumbuh-tumbuhan memencarkan biji benih atau buahnya melalui angin, air, haiwan dan manusia serta mekanisme letupan. Contohnya seperti dandelion ni melalui angin, buah nipah ni melalui melalui air, buah manggis melalui manusia dan haiwan dan buah getah melalui mekanisme letupan. Ini kepentingan dia, kepentingan tadi kita belajar pasti supaya tidak pupus, supaya manusia akan mendapat oksigen, supaya haiwan mendapat makanan dan sebagainya. Mari kita jawab soalan. Keluarkan modul awak. Angkat modul awak, saya nak tengok siapa yang ada. Angkat modul awak. Saya nak tengok. Saya dah suruh awak jawab kan minggu lepas dengan minggu ni. Mari kita semak. Muka surat yang keempat. Pencarian biji benih, muka surat yang keempat. Ini awak boleh buka mic untuk awak jawab buka mic dan jawab. Yang pertama. Sebentar. Rujuk buku teks muka surat 104 hingga 108, tumbuh-tumbuhan memencarkan apa? Biji benih. Biji benih atau Buah. Baik, terima kasih. Buah melalui pelbagai cara. Nombor 2, tumbuh-tumbuhan memencarkan biji benihnya dan buah untuk memastikan menyebarkan biji benih. Kemandiriannya spesiesnya. Kemandirian spesiesnya. Bagus, terima kasih. Kemandirian spesiesnya. Nombor 3, cara pencarian biji benih atau buah. Yang pertama melalui angin. Apakah contoh pokok? Buah Buah sana. bangsana. Dandelion. Sana dan Dandelion. dandelion. Melalui air pula. Buah Buah kelapa. kelapa. Buah nipah. Dan Buah teratai. nipah. Teratai pun betul. Terima kasih. Mekanisme letupan. Pokok kembung. Keembung dan Buah getah. getah, betul. Terima kasih. Manusia dan haiwan. Buah rambutan. Rambutan, Buah manggis. 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 Terima kasih. Seterusnya sebelah pula. Ciri-ciri biji benih atau buah yang dipencarkan. Melalui angin, kecil lagi. Ringan. Ringan.
Lagi Berbulu halus. berbulu halus. Lagi Bersayap. bersayap, betul. Bersayap. Lagi Bersayap. Nipis. tipis, betul. Okey. Kulit yang Berlilin. berlilin, betul. Dan Sabut yang berongga. sabut yang berongga. Sorry. Sabut yang berongga. Alright. Okey, melalui mekanisme letupan yang pertama. Lengai mengering. Lenggai mengering. Lagi Merekah. Lengai merekak. Lenggai mereka. lenggai mereka. Okey, terima kasih. Okey, melalui manusia dan haiwan, isi buah Yang boleh dimakan. boleh dimakan. Okey, terima kasih Irwan. Okey, lagi. Warna buah Menarik. Yang menarik. yang menarik. Okey, betul. Masih Alia. Bau yang Harum. harum, betul. Okey, kecil, ringan dan yang terakhir Bercampur. dia Pal. Apa dia Pal? Mencangkuk. Bercangkuk. Okey, bagus. Aku Okey. tak dengar bunyi merekak. Bercangkuk. Baik. Ni okey, ini musarat 5 tak perlu lagi Okey, sampai musarat 4 saja dahulu lah. Kita bincang sampai musarat 4 dahulu. Nanti kita akan sambung musarat yang kelima. Sebab saya nak bincang sedikit. Okey, saya nak bincang sedikit mengenai peta buih yang saya suruh buat semalam. Ada tak yang buat peta buih semalam? Siapa ada buat peta buih semalam? Ada tak? Siapa-siapa buat peta buih? Tak ada? Saya. Ada? Saya. Siapa ada buat Pal? Saya. Ha. Apa tunjuk dekat ni, dekat screen. Saya nak tengok contoh. Awak tunjuk macam ni ke? Ada tak Pal? Okey. Nampak. Okey. Okey, terima kasih Apal. Okey, jadi ada siapa lagi yang buat tak? Sebab siapa yang buat peta buih tu, siapa yang buat cantik, saya akan pilih dan saya akan hantar ke pertandingan yang diajukan oleh Jabatan Pendidikan Wilayah itu. Jadi kalau awak hantar, awak akan dapat penyertaan peringkat negeri. Peringkat negeri maka PAJ skill awak tinggilah. Okey. Ya Zarif buat juga. Nak tengok Zarif? Kalau tak boleh buka kamera, nanti awak hantar kat saya WhatsApp Okey, terima kasih Zarif. Nanti awak ni Okey, siapa yang ada buat, siapa yang dah siap, awak scan, awak hantar dalam bentuk PDF kat saya. Atau scan tak? Pakai cam scanner. Apa? Pakai cam scanner. Saya type. Nanti awak install ataupun awak pakai handphone, cam scanner tu. Awak scan, lepas tu awak WhatsApp kat saya dalam bentuk PDF. Ataupun ada soalan nanti awak PM je saya. Okay, sekarang ni kena waktu cikgu lain pukul 9.50 Okay, siapa yang ada buat nanti awak boleh PM saya dan kemudian saya akan hantarkan awak ke penyertaan ke peringkat negeri. Okay, awak akan dapat sijil peringkat negeri dan akan meningkatkan markah PAJ skill awak. Siapa yang belum buat, boleh buat lagi. Dahsyat nanti awak bagi kat saya. Siapa yang nak buat lagi canggih, boleh pakai komputer. Buat pakai Microsoft Word ke, Microsoft PowerPoint ke, awak boleh ambil gambar dekat internet, awak buat satu peta buih berkenaan dengan cara pencarian biji benih. Awak save dalam bentuk JPEG ke, PDF ke, atau dalam bentuk Word sekalipun, kemudian awak hantar kat saya akan hantarkan ke pertandingan. Okay, lukis boleh, buat pakai komputer pun boleh. Kalau buat pakai komputer lagi bagus, lagi canggih lah. Sebab gambar dia awak nampak lagi cantik. Okay, jadi itu saja. Siapa yang ada soalan boleh tanya soalan. Saya buka kepada soalan, buka mic awak tanya soalan. Siapa ada soalan?
Tak ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, itu saja pada hari ini. Sebelum satu lagi. Minggu depan saya perlu ke klinik kesihatan lagi sekali, hari Selasa, jadi saya tak dapat buat Google Meet. Okay, ini maklumat awal tau. Minggu depan tak ada Google Meet, saya akan bagi kerja melalui WhatsApp saja. Okay, sebab saya perlu ke klinik kesihatan. Alright. Okay, kalau tak ada soalan, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi bila saya buat Google Meet lagi lah. Okay, bye. 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 Cikgu, ciao dulu. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.